So, nampak tak skrin cikgu sekarang? Ada di SKP tu. Cikgu. Ya, ada kan? Okay. So, dalam DSKP ni, dia ada tulis banyak-banyak benda-benda yang sangat penting. Perlu belajar. Okay, so cikgu beri penekanan yang mana yang sangat penting, iaitu yang itu nilai universal. Okay, so yang nilai universal ni semua ada 18. Okay, 18 nilai ni mesti murid tertanya-tanya, perlu tak kita hafal atau tidak? Okay, untuk nilai kita perlu hafal. Kita wajib untuk hafal. Kenapa? Sebab semasa menjawab bahagian B dengan bahagian C yang bertanyakan nilai universal, kita perlu berikan nilai. Oleh itu, 18 nilai universal ini kita perlu hafal. Okey, apa kata pula dengan kata kunci ni masuk nilai? Okey, masuk nilai ada satu nama dia juga sebagai kata kunci. Okey, adakah kata kunci ni perlu untuk hafal? Perlu hafal tak ni masuk nilai? Okey, untuk masuk nilai ni tidak perlu hafal. Maksudnya kita hanya memahami sudah apa yang dimasukkan, baik hati, kepekaan terhadap keperluan. Okey, yang penting kita faham. Okey, kita tidak perlu hafal masuk nilai, tetapi kita perlu hafal nilai untuk menjawab soalan di bahagian A, soalan struktur, bahagian B, soalan esei, dan bahagian C, soalan esei panjang. Okay, so yang untuk 18 nilai ni, cikgu harap you all tak boleh mula hafal. Okay, jangan tunggu lama-lama lagi, nanti sampai tingkatan 5 masih tak boleh nak hafal lagi. Okay, so kita perlu hafal 18 nilai. Nanti cikgu nak uji tau. Untuk kelas Jumaat nanti, cikgu nak uji. Tengok dah sudah menguasai untuk hafal 18 nilai belum. Okay, so dalam DSKP ni, dia ada beritahu tentang ringkasan TP, tahap. Okay, tahap kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada TP1 hingga ke TP6. Okey, di mana cikgu akan uji TP ini? Okey, di dalam setiap latihan dan modul yang diberi. Okey, so yang ini adalah pentaksiran PBD. Okey, pentaksiran di dalam bilik darjah. Okey, kalau murid-murid masih boleh ingat, yang PBD ni akan bermula sejak tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Tetapi yang markah PBD ni dia tidak akan menjejaskan keputusan dalam SPM. Okay, sebab dia adalah satu pentaksiran di dalam bilik darjah. Okay, so setiap kali bila cikgu bagi latihan, okay, ataupun cikgu menguji melalui pemerhatian, cikgu akan bagi grade. Okay, grade TP1 maksudnya kamu sudah tahu. Okay, TP2 kamu sudah tahu dan kamu juga faham. Okay, biasa murid yang boleh melakukan amalan yang baik, dia akan dapat TP6. Okay, cikgu sambung. So, yang TP ini semua akan diuji dalam PBD, pentaksiran bilik darjah.
Okay. So, untuk yang tingkatan 4 dan 5 ini, okay, murid-murid tertanya, cikgu, apa yang akan diuji dalam SPM nanti? Okay, yang diuji dalam SPM nanti ialah ketiga-tiga bidang ini. Okay, bila cikgu sebut begini, mesti murid tertanya, cikgu kalau begitu, bidang lain semasa belajar yang di tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 tidak perlu belajar ke? Okay, kalau murid fikir begini, memanglah salah. Sebab yang isu semasa dari tingkatan 1 dan tingkatan sehingga tingkatan 3 akan diambil untuk dijadikan tajuk dalam SPM nanti. Oleh itu, setiap tingkatan murid perlu sentuh. Okey, apa kata murid-murid tanya, sekarang kita tak ada buku teks yang lama. Tingkatan 1, tingkatan 2, 3 dah sudah kembali. Macam mana? Okey, kamu sebenarnya boleh dapat buku teks digital. Okey, boleh melayari di mana-mana Google ataupun guna apa-apa carian internet boleh dapat di internet. Okay, kalau nak senang boleh melayari blog Cikgu Bibi juga. Okay, so fokus KSSM SPM ini lebih menekankan 3 bidang ini. Tetapi kita perlu juga tahu bidang yang belajar semasa tingkatan 1, 2 dan juga 3. Okay, yang ni faham tak? Boleh cikgu sambung? Cikgu. Okay. Okay, so untuk yang tingkatan 4 tahun ni, apa yang patut you all belajar? Okay, yang pertama, benda ini akan diuji dalam SPM nanti. Contohnya, adakah kamu boleh memberikan taklifan masuk norma masyarakat? Okay, kalau kamu tidak boleh, sekiranya soalan ini ditanya dalam SPM, so apa akan berlaku? Kamu tidak dapat menjawab. Oleh itu, apa yang cikgu harap ialah kamu dapatkan bahan di SKP ini, lepas tu baca ikut SP. Yang ini cikgu bagi dia singkatan SP, iaitu baca ikut standard pembelajaran. Okey, contohnya kamu perlu berikan masuk norma masyarakat. Okey, boleh tak kamu beri contoh norma masyarakat? Okey, so apakah kepentingan? Nampak tak? Yang akan diuji dalam SPM nanti, semua akan dapat dari DSKP ini. Okay, semua akan dapat daripada DSKP ini. So, apakah kesannya? So, boleh tak murid mengekspresifkan perasaan? Okay, apakah amalan? Okay, bolehkah murid berikan contoh amalan norma masyarakat? Okay, semua dia akan uji di sini. Yang ini murid wajib untuk menguasai.